Assalamualaikum, salam sejahtera semua murid. Apa khabar? Semoga dalam keadaan yang sihat, sejahtera, bahagia dan ceria bersama keluarga yang tersayang. Tajuk pembelajaran hari ini, Tempok Orang Asli. Halaman 75. Bahasa Melayu, tahun 4. Okey. Harap semua dah bersedia untuk mengikuti pembelajaran. Okey, jika kamu lihat pada paparan ada gambar cikgu yang berbaju kuning memakai tempok. Okey, ini semasa program di IPG Kuala Lipis, IPG Kampus Tengku Ampuan Afzan, okey, pada tahun 2013. Okey, cikgu bersama rakan-rakan guru pelatih orang asli di satu majlis di Padang lah, di Padang Maktab tu, di Padang IPG. Okey, yang baju merah ni semua kawan-kawan cikgu, masyarakat pribumi kampung Betau kot, ataupun kampung-kampung lain lah. Okey, ada daerah-daerah dia lah. Okey, dan gambar di atas ni, cikgu bersama penduduk orang asli di perkampungan Betau dalam program jelajah pembelajaran lah. Okey, so ini kenangan lah 2013. Okey, kebetulan cikgu pernah pakai tempok orang asli ni. Buatan dia menarik, cantik dan kemas ni. Okey. Apa itu tempok orang asli? Kita akan lihat pada sesi seterusnya. Seterusnya, seperti biasa, kita perlu tahu apa yang kita akan pelajari hari ini. Okey, kamu boleh baca standard kandungan, standard pembelajaran, objektif pembelajaran, kriteria kejayaan. Okey, di mana murid dianggap berjaya apabila dapat mengedit dan memurnikan ayat dari aspek ejaan, tanda baca dan penggunaan imbuhan. Okey, dekat sini kita ada 3 aspek yang kita akan lihat satu persatu nanti. Yang pertama, aspek ejaan. Tanda baca, imbuhan, penggunaan imbuhan. Okey. Lebih kurang 10 item berdasarkan 3 kategori ni yang kita akan murnikan. Okey, murnikan tu maksudnya kita perbetulkanlah. Kita buat pembetulan pada kesalahan yang ditunjukkan. Okey. Sementara itu, mari kita lihat gambar yang pertama yang cikgu tunjuk kat sini. Okey. Gambar ini semasa di perkampungan asli Betau, mereka membuka bengkel motosikal sendiri. Okey. Mereka juga mempunyai kemahiran dalam membaik pulih motosikal. Okey. Cikgu pun terujalah tengok bengkel dia. Dan berborak-borak lah masa lawatan tersebut. Seterusnya cikgu pergi ke kawasan perkampungan yang seterusnya. Cikgu jumpa peminat muzik. Okey, pemain gitar. Okey, mereka pun pandai main gitar. Cikgu pun sempat belajar beberapa not main gitar dengan mereka ni. Okey. Dan yang ketiga, gambar membuat anyaman tempok. Okey, anyaman. Dia menganyam daun-daun yang digunakan lah untuk membuat ni, daun yang sesuai. Okey. Terjun. Okey, ini cikgu kongsikan. Cikgu jumpa ada budak-budak kecil ni, dia menghabiskan waktu petang, waktu redah mereka bermain, berenang di sungai. Mereka dah biasa ni. Kalau kita mungkin takut buaya ke, takut memerang ke, biawak kan. Tapi bagi mereka ni nampak satu keterujaan ataupun satu kegembiraan masa bersama rakan-rakan. Okay? Dia terjun, dia pusing, dia naik balik. Okay? Mandi sungai lah kiranya ni. Kalau masyarakat perkampungan tu biasalah. Kalau siapa-siapa yang berasal daripada bandar, mungkin agak kekok lah. Okay.
Sekarang mari kita lihat format surat kiriman rasmi. Okey. Surat kiriman rasmi mempunyai formatnya. Jadi kita perlu tahu apa itu format surat kiriman rasmi. Seperti yang cikgu tunjukkan ini, yang pertama alamat pengirim. Yang kedua, garis panjang melintang. Yang ketiga, nama dan alamat penerima. Okey. Selepas garisan melintang, tarikh ditulis sebelah kanan, okey, sebaris dengan negeri ni. Lepas tu panggilan hormat penerima, okey, panggilan hormat penerima tuan. Dan seterusnya perkara, iaitu tajuk surat tu. Seterusnya isi-isi tentang surat yang ingin dicorekkan, ingin ditulis. Dan selepas tulis isi, kita tulis pengakuan dan tanda tangan, okey. Seterusnya yang terakhir, nama dan jawatan pengirim. Okey. Surat kiriman rasmi ni dia ada peraturan dia. Jadi kita kena ikutlah apa yang telah cikgu highlightkan ni. Cikgu dah tanda dengan warna kuning ni, okey. Jadi kamu boleh tengok, boleh hayati, boleh belajar betul-betul sepanjang di rumah ni macam mana menulis surat kiriman rasmi. Kita tengok surat yang ada dalam buku teks awak ni. Okey. Dalam surat kiriman dalam buku teks awak ni ada beberapa kesalahan yang perlu kita murnikan, kita perbetulkan. Okey. Harap semua dah bersedia untuk sesi berikutnya. Baiklah, kita akan tengok satu persatu kesalahan ejaan, tanda baca dan penggunaan imbuhan yang terdapat dalam surat ini. Okey, yang pertama, aspek ejaan ada 4 kesalahan. Okey, ada 4 kesalahan ejaan. Yang seterusnya, aspek tanda baca ada 2 kesalahan. Aspek penggunaan imbuhan ada 4 kesalahan. Okey, yang perlu kita murnikan. Okey, cikgu highlight dulu. Okey, ejaan. Inilah. Okey, ejaan peribumi istimewa tempoh semoga. Okey, manakala tanda baca ada dalam petak ni lah yang salah ni. Okey, dan imbuhan. Imbuhan pedalaman, terkenal, perhiasan, menganyam. Okey, ada 4. Okey, nanti kita akan lihat macam mana ejaan yang sebenarnya. Okey, cikgu dah terangkan. Harap kamu dapat fahamlah. Okey, kesalahan yang telah kita jumpa ni. Okey, seterusnya kita akan lihat apakah yang ejaan yang betul, yang tepat. Okey, kita lihat sama-sama. Okey, ini aspek ejaan, tanda baca dan penggunaan imbuhan. Okey, yang betulnya seperti kotak yang baru keluar ni. Okey. Ejaan peribumi sepatutnya ada huruf E. Istimewa sepatutnya I, bukan E. Okey. Untuk tempoh sepatutnya O. Tempoh menunjukkan masa, tempoh. Okey. Dan semoga dieja dengan huruf O lah, bukan huruf U seperti yang atas ni ya. Yang bawah ni cikgu dah betulkan dah. Okey. Seterusnya, pembetulan imbuhan. Okey. Pendalaman ni maksudnya kita mendalamkan sesuatu. Contoh kita gali lubang, kita nak bagi dia dalam lagi, kita panggil dia pendalaman lubang ni. Okey.
Kalau kawasan pedalaman tu, kita tak ada huruf N. Kita tak tulis N. Okay? Kita panggil pedalaman. Okay? Yang seterusnya terkenal. Okay? Terkenal ada huruf R. Ada imbuhan ter. Okay? Perhiasan menggunakan imbuhan per, bukan per. Perhiasan. Perhiasan. Okay? Sama juga dengan menganyam ni, imbuhannya salah, bukan me. Okay? Meng. Imbuhan meng. M-E-N-G. Menganyam. Okay? Menganyam ni maksudnya macam dalam gambar ni. Okay? Macam dalam gambar ni, dia menganyam daun. Okay? Secara silang menyilang lah. Okay? Kamu boleh buka laman web PRPM untuk mendapatkan ejaan-ejaan yang kamu tak pasti betul ataupun salah. Okay? Jadi, yang kedua ni, aspek tanda baca. Okay, dekat tuan ni, tuan ada koma. Okay, tertentu ni ada notah. Okay, ada notah. Titik lah, titik kita panggil. Okay, dan kelapa daun nipah ni ada koma juga. Sekian, koma, terima kasih. Okay, cikgu dah terangkan 10 perkara yang kita perlu edit bagi memunikan ayat ni menjadi surat yang betul. Okey, harap kamu dapat dengar betul-betul penerangan tadi, dan jika kamu masih keliru, kamu boleh ulang balik. Okey, penerangan yang cikgu berikan ini. Akhir sekali, tugasan untuk hari ini, cikgu minta kamu salin semula surat kiriman rasmi ini dalam buku tulis nombor 2. Okey, yang mana buku karangan awak lah. Okey, dan pastikan ejaan, tanda baca, imbuhan dieja dengan betul. Okey, tulis dengan betul seperti yang cikgu terangkan tadi, seperti yang cikgu tunjukkan dalam paparan slide itu. Okey. Jika ada soalan, kamu boleh tanya dalam Google Classroom ataupun di ruangan video YouTube ini. Okey, jika tak ada apa-apa lagi, cikgu harap kamu semua dapat jaga diri dengan baik, selamat berhujung minggu dan sentiasa ceria bersama keluarga. Terima kasih semua. Jika dah siap nanti, kamu boleh tulis cikgu, saya dah siap pada ruangan komen Google Classroom ataupun YouTube. Okey. Sehingga kita berjumpa lagi. Jaga diri, patuh SOP. Semoga kita semua dalam lindungannya. InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam sejahtera.